pernah rekod lagi. Tapi tak apa, kita cuba buat. Dia ni dia pun sama lebih kurang macam syarikat juga. Syarikat berhad yang berhad. Organisasi ni selalunya didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Ya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Sebab tujuan dia lebih nak komersial, nak cari duit. Lebih pada profit motif lah kalau kita kata. Profit motif. Sedangkan koperasi ni, dia menjalankan aktiviti ekonomi juga. Jalankan aktiviti ekonomi. Tetapi ekonomi yang dijalankan itu lebih kepada untuk membantu di kalangan orang-orang yang berkepentingan, khususnya ahli-ahli yang menyertai pakatan itu, pakatan ataupun organisasi itu. Walaupun dia mencari untung, tapi untung tu lebih bersifat kerjasama untuk menolong daripada tujuan motif keuntungan semata-mata. Okey. Boleh faham? Okey. Kalau ada soalan tambahan, insyaAllah Ustaz akan bagi bicara lanjut. Tapi setakat itu boleh nampak perbezaan di antara dua tu. Boleh, Ustaz. Jadi bila kita buat untuk tujuan perniagaan, okey, layanan kerajaan pun lain daripada kita. Sebab dia nampak kita nak kau untung. Jadi bila kait untung, dah tentu dari segi cukai apa semua tu berbeza. Maksud kata lebih ditekankan penggunaan bebanan-bebanan tertentu ni kepada entiti-entiti yang mencorak perniagaan tadi. Mungkin cukai dia lebih, dia nak dapat peruntukan subsidi pun tak ada. Sebab tu dia letak di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, lebih kurang macam tu. Tapi kalau koperasi ni dia diletakkan di bawah, kalau dulu dia panggil Kementerian Usahawan. Sekarang punya usahawan dan koperasi. Usahawan dan koperasi lain sikit. Kan? Dia lain daripada kementerian yang khusus untuk perdagangan dalam negeri tu. Jadi nampak beza kat situ. Baik, tapi ringkas ni mudah je lah. Satu, profit motif. Profit motif ni walaupun dia organisasi juga, dia cari duit. Tapi sebaliknya yang kalau kita buat untuk objektif tertentu, lebih kepada kerjasama untuk menolong antara satu sama lain dari sudut ekonomi, yang tu kita boleh keluarkan dia daripada aktiviti ekonomi yang mencorak komersial semata-mata. Tapi kalau kita tengok koperasi pun memanglah komersial juga, cari duit. Tapi cari duit dia bukan untuk nak memekayakan individu ataupun organisasi tertentu. Dia bukan nak menolong orang tertentu dari segi ekonomi. Itulah. Boleh ikut? Terjelas ke macam mana? Kalau ada soalan tambahan, baru Ustaz boleh ada idea untuk nak bincang. Oh, jadinya maksud Ustaz bagi tahu. Kira maksudnya elemen kebajikan tu yang berbeza sikit kan. Kalau dari segi perkongsian, kita nampak macam dia memang keuntungan saja. Tapi koperasi ni lebih kepada kebajikan sikit kan. Tapi dari skop koperasi tu Ustaz, maksudnya kita bebas lah nak bagi siapa-siapa kan. Bukan ahli saja kan. Bagi apa tu maksud dia? Apa maksud bagi? Sebab dari segi, saya tengok dari segi kebajikan kan, kebajikan. Contohnya, bila syarikat koperasi tu dah untung, lepas tu dia bebas lah maksudnya nak bagi kat siapa-siapa pun Ustaz. Untuk kebajikan. Bukan. Bila satu-satu syarikat koperasi tu untung, dia nak bagi faedah tu pulang balik pada ahli-ahli tu. Ahli-ahli tu dapat nikmati. Misalnya, kalau tak ada koperasi, ahli-ahli tu contoh, terpaksa membeli daripada luar. Membeli daripada luar harga komersial. Harga mahal. Betul tak? Sebab kalau dia beli seorang, dia pergi beli seorang ataupun dia nak uruskan benda tu seorang, tu kos dia tinggi. Nampak? Kalau syarikat perniagaan, dia beli dalam keadaan besar sebab dia beli untuk perniagaan dah tentu dia punya fokus dia pada orang kebanyakan besar.
Tapi kalau kita setiap individu dah tentu kita tak boleh beli besar sebab kita beli besar nak buat apa? Kita punya market dekat kita. Kalau kita beli besar kita rugilah, membazir lebih tu tak boleh buat apa. Nak beli banyak pun siapa nak pakai. Faham tak? Betul. Tapi kalau jadi koperasi, dia beli banyak. Jadi dia akan dapat nikmat macam masyarakat perniagaan juga. Tapi bila dia beli banyak, contoh, untuk faedah siapa? Dia dapat harga murah. Bila dapat murah, dah tentu bila beli, dan benda tu bazir lah bila beli banyak. Tak bazir lah sebab ramai orang perlukan ahli-ahli dia. Jadi ahli boleh manfaat. Kalau dia nak pergi beli seorang satu, orang lain pergi beli, harga tak sama gitu. Tapi seolah dia buat syarikat, dia buat perniagaan, dia buat apa ni organisasi, dia manage benda itu, dia kita sama-sama dapat manfaat tentang benda tu. Nampak? Itu satu segi lah. Satu segi. Yang kedua pula, itu kalau dia nak gunakan barang tu, dia boleh beli, dia boleh uruskan dengan harga yang murah lah. Nampak tak? Kalau paling mudah Ustaz nak bagi analogi mudah, cakap sekolah kamu ada koperasi. Bisa dengar koperasi sekolah. Betul. Biasa. Nah, bila beli koperasi sekolah kamu pelajar-pelajar perlukan baju, t-shirt, sukan, betul tak? Perlukan, kalau kadang baju sekolah pun dia jual, tie apa semua. Okay. Katakan tak ada koperasi. Pergi tender pada satu syarikat. Dia buat niaga. Bila dia buat niaga, betul tak? Dia jual pada kamu. Harga dia harga komersial lah. Dan tentulah dia beli pukal untuk dia punya modal, kemudian dia nak dapat untung. Kamu pun beli pada pembekal juga, macam mana dia beli. Lepas tu kamu bukan buat bisnes, kamu nak guna di antara ahli-ahli. Kata ahli kamu ada 1,000 orang, pelajar 1,000. Mungkin pelajar tu ada cawangan pula, katakanlah, walaupun tak logik, tapi tak apa. Sekolah, ada banyak sekolah yang berpakat, yang cawangan banyak. Lagi beli dengan pukal lebih besar. Beli besar, harga dia jatuh lah. Macam kamu tengok, macam mudah lah kamu ambil. Macam Shopee, order barang daripada China, satu kontena, jatuh harga betul-betul. Mungkin per unit RM5 Harga satu kontena tu, dalam tu ada mungkin 1,000 unit barang tu. Betul tak? Tapi kalau kamu beli satu kontena, kamu nak buat apa? Rugi lah. Tapi kamu ada pasaran luas, 1,000 kamu jual, dia jatuh satu unit harga tu RM5 je kosnya. Betul tak? Biasa kau jual RM30, RM40. Satu unit dah untung apa? Betul tak? RM30, katakan RM30, harga kos RM5 je satu unit dalam kontena tu sebab dia urus satu kontena dia ambil. Tapi kalau dia ambil 10, dia tak dapat harga RM5. Dia beli 100,000 dalam satu kontena, dapat RM5 satu harga. Dan tiba-tiba ahli dia yang duk pakai selalu pun dalam 80,000 macam tu. Dah untung dah. Katakan dia tak jual RM5, dia harga kos RM5, dia jual RM10 cukup dah. Dia dah untung RM5. Betul? Harga betul-betul RM30 untuk jual. Kan macam Shopee tu RM30, tapi dia jual RM10 je untuk ahli-ahli. Kemudian dia jual, dia dah untung RM5. Betul tak? RM5, RM10 dah untung RM5. RM5 tu kalau RM80,000, berapa banyak untung dia? Untung tu pula bukan dapat pada tauke ataupun syarikat yang buat perniagaan komersial tu. Untung tu dapat balik pada koperasi tadi. Koperasi dapat untung, katakan RM80,000, harga dia RM5 setiap satu, RM5 dalam RM80,000 dalam lebih kurang RM400,000 dah. Betul tak? Betul. Untung itu tolak dengan kos sebagainya, katakan kalau ada, untung bersih itu, maka hak siapa? Hak ahli-ahli tadi jugalah yang menyertai dalam koperasi itu akan dapat nikmati hasil daripada tu. Jadi bila dapat tu, adakah kita nak bagi semua tu sebagai keuntungan? Tak juga. Sebagian kita bagi keuntungan. Sebagian lagi kita akan ciptakan ataupun wujudkan skim-skim tertentu. Skim pinjaman daripada koperasi. Sebab dia duit banyak, dah untung RM400,000. Betul tak? Mungkin ada ahli-ahli yang perlu pinjaman mikrokredit. Ahli-ahli nak buat niaga burger. Betul tak? Nak buat niaga burger. Nak niaga burger at least kena ada RM10,000 duit. Betul tak? Nak pergi pinjam bank. Pinjaman peribadi. Mesti mahal. Dia punya keuntungan, kalau yang Islam keuntungan. Kalau yang konvensional riba.
bagi interest kena bayar. Yang ini koperasi, kalau pergi kat Islam punya perbankan pun mesti nak keuntungan. Bukan pinjam 10,000. Yang kalau yang bukan yang kat Islam pinjamlah bayar interest. Kalau yang Islam mungkin dia bukan mungkin dia tak guna kaedah pinjaman. Dia guna kaedah bayar ni macam Ustaz cakap tadi tu. Mungkin kan, atau tawaruk ke bayar adalah dia punya kaedah Islamnya, betul tak? Tapi Betul. pokoknya mesti ambil lebih, mesti untung lebih. Tapi kamu ada koperasi sendiri, kamu nak tolong ahli-ahli, kamu tak bayar pergi bank Islam ke bank tak Islam ke, dah tentu kena bayar lebih. Kita orang koperasi, kamu punya hak, kamu juga ahli koperasi, kita bagi pinjaman 10,000 untuk buat burger, nanti bayar balik 10,000 pada kat kita orang. Sebab itu macam pinjaman kata ihsan, pinjaman ihsan, qardhu hasan, pinjaman ihsan. Lepas tu kalau kamu rasa tu hutang budi dengan koperasi, kamu bagilah sikit keuntungan kamu daripada meniaga burger tu, tak ada paksaan. Kalau macam pinjaman, mesti kena bayar lebih. Betul. Itu satu skim boleh buat. Skim yang lain boleh buat, mungkin kamu boleh buat skim hadiah bagi mana-mana anak-anak ahli koperasi yang berjaya dalam peperiksaan nak pergi belajar, kita bagi, kalau boleh bagi beasiswa, boleh bagi beasiswa. Daripada koperasi ada, boleh bagi beasiswa. Banyaklah dia punya faedah-faedah sampingan yang kita dapat bila kita bergabung untuk mewujudkan dana bersama. Kemudian kita untung. Dan dana bersama tu kita guna untuk manfaat kita bersama. Nampak? Kalau tidak kita, katakanlah kita nak pergi belajar, duit tak ada, nak kena pinjam lagi duit. Macam kamu nak pergi belajar. Tapi kalau koperasi sendiri boleh bagi pinjaman untuk belajar. Silap lebih murah dari PTPTN. Sebab PTPTN nak kena bayar juga tambahan. Ini tak bayar. Sebab apa? Koperasi kita punya. Kita yang urus sendiri. Kalau koperasi itu bukan, itu manfaat yang kita boleh nampak daripada gabungan ataupun musyarakah yang bercorak kebajikan untuk ahli-ahli. Pasal musyarakah ni, dia agak umum. Musyarakah agak umum. Musyarakah ni, apa-apa saja gabungan. Dalam Islam, musyarakah ni dia general. Maksud kata kalau kamu buat sendirian berhad pun, musyarakah juga. Kamu buat berhad pun, musyarakah juga. Kamu buat perkongsian pun, musyarakah juga. Kamu buat koperasi pun, musyarakah juga. Kamu buat perkumpulan macam, kamu tahu tak yang orang duk main kutu ramai-ramai, kutu-kutu duit ni pun. Itu musyarakah, tapi musyarakah tak register. Musyarakah secara mutual understanding, secara persetujuan persamaan antara ahli-ahli, tak ada apa-apa kontrak kan. Itu yang bahaya tu, itu yang orang boleh charge masuk mahkamah yang ni sebab tak legal, tak sah dari segi undang-undang. Tapi kita buat senyap, orang tak tahu, tak ada isu. Kalau ada isu nak pergi saman tak boleh lah. Tapi itu pun dalam Islam kita namanya musyarakah. Jadi maksud Ustaz, musyarakah ni dalam Islam cukup luas. Dia merangkumi, kalau dalam konteks sekarang ni, macam-macam jenis perkumpulan ataupun pakatan ataupun syarikat yang kita wujudkan atas nama-nama tertentu. Kalau nak kira betul-betul, nak pergi detail lagi, nak pergi dalam lagi, NGO juga masyarakat. NGO juga masyarakat. Kamu buat satu pertubuhan kebajikan ke pertubuhan apa, NGO yang bercorak kebajikan, dia juga masyarakat. Tetapi dia tu agak susah sikit lah nak bergerak dari segi ekonomi. Sebab tujuan ni bukan ekonomi. Kalau dia nak bergerak ekonomi, mungkin ada banyak halangan sikit lah. Dia kena alter banyak benda. Jadi boleh juga dari segi pertubuhan kebajikan. Yang didaftar bawah, bukan bawah koperasi, bukan bawah syarikat, maksudnya syarikat Malaysia macam Berhad, Kesenian Berhad, tapi didaftarkan bawah Akta Pertubuhan. Akta Pertubuhan. Akta Pertubuhan ni macam parti-parti politik apa, bawah Akta Pertubuhan lah, ROS. Yang tu cukup susah sikit lah kalau nak takbir. Tapi dia orang pun boleh memiliki harta. Macam contoh kamu tengok dulu kan, macam UMNO dia ada harta dia. Dia dah tubuh sekian lama. Harta tu harta UMNO lah. Atau parti politik lain lah, PKR ke, DAP ke, dia ada harta dia. Dia ada harta di sini, tapi dia ditubuhkan satu jenis masyarakat. Dari sisi Islam, tapi masyarakat dari sudut
bukan ekonomi, bukan aktiviti. Walaupun dia ada harta, dia boleh buat ni. Tapi dia tak boleh buat perniagaan secara meluas. Nanti isu dia jadi panjang, persoalan dia jadi panjang. Satu lagi yang kamu mungkin tak berapa sedar tak sedar. Perkahwinan juga satu masyarakat. Perkahwinan juga satu masyarakat. Betul. Aku masuk masyarakat ni. Masyarakat, bila kamu bergabung, kamu tengok tarikh masyarakat. Dibaca balik. Tapi Ustaz tak membaca dalam masyarakat satu-satu, tapi Ustaz menghuraikan saja daripada pahaman definisi tadi. Ustaz tak ingat definisi tu, tapi Ustaz boleh hurai apa. Masyarakat ni adalah percampuran seorang atau lebih individu untuk membentuk satu kumpulan di mana bila dia telah bergabung, segala harta-hartanya dicampurkan sekali sehingga tidak diketahui siapa punya harta di antara satu sama lain. Faham tak? Kalau dia masih beritahu ini harta aku, ini dapat berpisah lagi, itu bukan masyarakat. Maksud kata dia boleh takbir harta kawan tu, kawan ni boleh takbir harta kawan. Dia ada sama dengan harta sepercarian tu ke Ustaz? Ke macam mana? Itu Ustaz nak bawa ke situ. Ustaz tak bawa dia ke situ. Okay. Ustaz tak bawa pergi situ. Itu Ustaz nak bawa tu. Sebab itulah suami isteri dia ada hak atas perceraian. Dia ada partnership tu tadi. Dia ada apa? Dia ada agreement seolah-olah tersirat. Agreement perjanjian tersirat. Perjanjian tersirat si perkongsian. Yang kita tak nampak. Kalau selalunya kalau syarikat, kalau buat perkongsian nampak, koperasi nampak itu perjanjian musyarakah yang jelas. Tapi perkahwinan ni perjanjian musyarakah atau perkongsian yang tersirat, yang tak nampak. Tapi sebenarnya di sebalik tu ada. Kenapa Ustaz cakap itu? Yang itu. Okey. Biasa. Siapa yang dah kahwin ni? Tak ada siapa dah kahwin kan? Tak ada siapa kahwin ni? Belum mampu Ustaz. Nanti bila kamu dah kahwin, bila kamu dah kahwin, kamu akan nampak. Nampak segi apa? Bila kahwin. Kereta isteri. Kereta kamu pergi workshop, pergi servis. Ambil je kunci kereta isteri tu jalannya. Itu kereta isteri. Betul tak? Ada nak pergi report ke polis. Dia ambil aku punya kereta, tak minta kebenaran, tak pergi minta izin, macam curi lagi ke? Di antara suami dan isteri tak ada istilah curi. Bila dah ada akad nikah kahwin, di antara suami dan isteri tidak ada istilah curi lagi. Faham? Faham tak? Faham Ustaz? Itu kita nampak masyarakat. Itu yang nampak masyarakat tersirat. Sebab apa? Kamu bisa dengar, Ustaz suka bawa satu cerita pada waktu zaman Nabi dulu. Kamu bisa dengar cerita Abu Sufyan dengan Hindun. Tahu Abu Sufyan? Biasa tahu. dengar Abu Sufyan. Abu Sufyan. Abu Sufyan tu dia tu bawa dia masuk Islam lepas Mekah kan. Anak dia Muawiyah. Anak dia tu yang buat kerajaan Muawiyah, kerajaan Umayyah lepas habis Sayyidina Ali tu. Ingat kan? Siapa yang belajar sejarah Islam? Ini yang lain ni macam mana? Hidup ke? Dah mati ke? Macam mana ni? Yang lain ni apa dah jadi? Azmi, Sakinah, Lisha, Syafiqah ikut ke? Ke tidur ke? Ikut. Ada ke? Ikut Ustaz. Ada? Kita orang bagi Ustaz explain dulu. Buka lah skrin. Tak boleh? Dengar Ustaz, dengar Ustaz. Dengar je. Tapi skrin, muka tak boleh buka lah. Diorang Sama tak boleh buka lah. buka Ustaz? Kita orang semua buka Ustaz. Buka. Kenapa ni tak ada? Kan juga. Mungkin. Kejap. Bagi Ustaz. Kejap. Okey Ustaz. Okey. Kejap. Mungkin power tak kuat kot. Okey, power tak kuat. Sekarang baru bagus. Sekarang baru Ustaz faham. Dia lepas Ustaz guna bateri dia tak kuat. Okey. Tapi kenapa tak ada juga? Pelik juga. Ustaz tak nampak semua muka ke? Apa dia? Ustaz tak nampak ke semua orang? Tak. Nampak Syamil je. Yang lain tu tutup. Kenapa jadi gitu? Kita orang semua buka kamera. Kenapa jadi gitu? Ustaz, tu ada gambar. Buka kamera.
Siapa tak ada gambar? Saya dah hantar kat WhatsApp, semua buka Ustaz. Kami semua nampak Ustaz. Okey. Oh, kamu nampak Ustaz tapi Ustaz tak nampak. Heran juga. Tak apalah, tak apa. Jadi cuma Ustaz. nampak nama je keluar. Ha? Line tu, Walaupun line. dah buka ni. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Semua matter, tak apa. Balik pada kita bincang tadi tu. Kamu biasa dengar Abu Sufyan ni Hindun kan? Biasa kan? Biasa Ustaz. Bisa. Jadi Okey. Abu Sufyan dia Hindun. Kamu bisa dengar cerita dia. Satu cerita. Hindun pergi jumpa Nabi. Dia cakap Abu Sufyan ni seorang yang kedekut. Nak belanja harta dia untuk keluarga, susah. Masa tu orang perempuan dia tak kerja tau. No, jadi dia harap suami dia bagi sikit pendapatan untuk nak urus rumah. Masa dah perkongsian nak kahwin. Jadi dia kata senyap dia malas sangat, senyap dia pergi ke poket seluar suami dia yang duk gantung, dia ambil buka selut dalam poket tu, ambil dompet, buka, ambil duit, dia kata. Kira mencuri tak? Salah tak dia kata kat Nabi mencuri? Nabi kata tak mencuri sebab kamu dah ada ikatan perkahwinan. Ikatan perkahwinan itu dia bawa pada masyarakat. Yang saya tak sedar. Jadi maksud kata dalam Islam, bila berkahwin dia, bila dah akad nikah tu sah, segala harta isteri adalah milik suami, segala harta suami juga milik isteri. Sama-sama antara satu sama lain. Okey, jelas? Jelas Ustaz. Jelas tak? Jelas? Oleh sebab itu, bila bercerai saja, itu yang kita bawa tuntutan harta sekalian. Itu yang nak tunjuk, nak jelaskan macam mana harta sekalian itu berlaku. Sebab harta sekalian tu kita nak memisahkan. Sekarang dulu kita dah gabung, sekarang kita nak pisahkan. Lepas dah cerai, kau tak ada kena-mena dengan aku lagi. Aku mungkin boleh keluar mana, jadi kita nak kena selesai. Harta ni milik siapa. Itu cerita harta sekalian kita. Sebab tu dalam Islam dibenarkan peruntukan harta sekalian bila dalam kes ni. Okey, jelas? Jelas Ustaz. Jelas tak? Jelas. Jadi itu yang kes harta sekalian tu terbentuk dalam cerita. Pada awalnya memanglah tak nampak kata perkongsian. Bila bercerai maka itu harta dia kita kena pisah sebab tidak wujud lagi perkongsian dari segi perkahwinan bila dah bercerai. Ataupun situasi yang lain. Dalam Islam suami dibenarkan untuk poligami. Nampak? Betul. Bila suami poligami, pada asalnya dia bersama isteri yang lama itu harta perkongsian. Maksud kata dia seorang buat perkongsian di antara A dengan B. Itu rangka kongsi lama. Tiba-tiba tengah jalan masuk rangka kongsi baru. Rangka kongsi baru ni isteri yang baru tu lah, isteri muda. Jadi sebab itulah dalam Islam harta sekalian juga selain daripada bercerai, bila poligami juga boleh diisytiharkan harta sekalian. Siapa punya. Ini baru keluar gambar. Tidak keluar gambar, sekarang baru keluar. Okey. Jelas tak? Jelas tak kat situ? Jadi maksud ringkasnya Ustaz nak bagi tahu, musyarakah juga wujud dalam perkahwinan sekali tak nampak saya tersilap. Tetapi itu bukan isu dia lah. Isu dia sekarang kita tengah bincang, kamu buat musyarakah. Musyarakah lebih bermuamalat. Dan kamu buat muamalat ni terpulang. Kalau kamu nak berbincang pasal perkongsian dari segi komersial, sila. Kamu rekalah sini, tak ada halangan. Tapi apa yang Ustaz nak jelas pada kamu, bila kamu dapat topik musyarakah, kamu tak boleh orang kata fikir secara sempit. Pokoknya musyarakah itu mesti meniaga dari segi perniagaan. Sebab dalam Islam musyarakah ni terlampau luas. Boleh jadi NGO pun boleh, pertubuhan. Boleh jadi perniagaan yang betul-betul komersial, yang berhad atau perkongsian. Boleh jadi yang perkongsian aktiviti ekonomi untuk kebaikan ahli-ahli, koperasi. Ataupun musyarakah segi keluargaan, keluarga je. Suami dalam satu keluarga bila ada nikah kahwin, bila berkahwin.
Yang suami isteri dengan anak-anak dia sendiri. Sebab tu bila bercerai saja, memang jadi masalah kepada satu keluarga tu lah. Tu bukan dari segi emosi saja. Dari segi harta apa semua kena ambil kira. Nampak? Nampak Ustaz? Okay, tapi Faham? poin kamu sekarang ni kamu punya tugas untuk buat assignment pertama tadi, ruang kamu luas. Musyarakah, kan Ustaz kata 2/0 topik yang subtopik yang kedua, kamu cerita apa di musyarakah tu dari segi fiqh, dari segi muamalat, apa bahagian dia, hukum dia, rukun dia, kamu cerita. Ustaz, Kemudian sekejap Ustaz. Boleh kita matikan jap, lepas tu kita masuk balik sebab Weback kan 45 minit kan. So sekarang dah capai 45 minit. So kita kena masuk balik Ustaz. Okay. Saya kena keluar dulu. Okey, boleh. Okay Ustaz. Boleh.